Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada siri 107. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah merezekikan kita untuk diberikan hidayah, diberi petunjuk dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama dapat berkongsi ilmu yang mana sangat penting kita dapat mengenali apakah sunnah dan membezakan apakah pula bid'ah ya yang ditegah oleh agama kita ya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga selawat salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Pada siri yang lepas kita telah pun mengetahui tentang 3 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar dan insya-Allah kita sudah memahaminya, iaitu yang pertama sunnah qauliyah, merupakan segala ucapan ataupun perkataan atau ajaran lisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sunnah fa'liyah yang bermaksud perbuatan-perbuatan Rasulullah. Yang ketiga, sunnah takririyah yang bermaksud persetujuan Rasulullah terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan oleh para sahabatnya. Jika baginda diam, bererti baginda setuju dengan apa yang mereka ucapkan atau lakukan sehingga menjadilah sunnah takririyah ya. Diamnya Rasulullah adalah hujah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kewajipan untuk serta-merta menegur dan membetulkan ucapan atau perbuatan para sahabat seandainya ada sesuatu yang salah ya. Seterusnya, ada satu lagi sunnah yang selalunya tercicir daripada dibicarakan, iaitu sunnah tarkiyah ya. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah tarkiyah ini? Sunnah ini secara terperinci dia terbahagi kepada 4 kategori, iaitu sunnah ini bermaksud sunnah yang ditinggalkan, apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda tidak mengerjakannya ya. Kategori pertama ialah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dalam urusan dunia seperti fashion pakaian, jenis makanan, kenderaan dan lain-lain ya. Termasuk juga apa yang baginda tinggalkan dalam urusan dunia. Sama ada perkara tersebut membantu agama seperti membina mimbar, tempat duduk ketika mengajar ya, pembinaan semula Kaabah mengikut asas asal Nabi Ibrahim dan pembesaran Masjid Nabawi di Madinah ya. Semua ini bukanlah sunnah tarkiyah dan sesiapa yang menyelisihinya tidak dianggap berbuat bid'ah. Ya. Satu contoh ialah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggalkan makan dak, iaitu sejenis biawak padang pasir kerana baginda tidak berselera. Akan tetapi itu tidak bermakna orang lain tak boleh makan dap ya. Mari kita perhatikan hadis berikut ini. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dap yang dipanggang, maka baginda menghulurkan tangan kepadanya untuk dimakan. Lalu dikatakan kepada baginda, sesungguhnya ia adalah dap. Lalu baginda menarik tangannya, maka berkata Khalid, apakah ia haram? Rasulullah menjawab, tidak. Akan tetapi ia tidak terdapat di tempat kaumku dan aku mendapati diriku tidak berselera terhadapnya. Maka Khalid makan dap itu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerhatikannya. Ya, ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam bab daging panggang dan firman Allah. Kategori yang kedua ialah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dalam urusan agama kerana bimbang jika baginda melakukannya secara berterusan ia akan diwajibkan ya. Namun apabila Rasulullah wafat tiada lagi wahyu yang akan diturunkan sehingga hilanglah kebimbangan itu. Maka ini bukanlah sunnah tarkiyah dan sesiapa yang menyelisihinya tidak dianggap berbuat bid'ah. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan ya tentang kebimbangan ini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan satu amalan padahal baginda suka untuk mengamalkannya kerana bimbang orang ramai turut mengamalkannya sehingga ia diwajibkan ke atas mereka. Ini adalah hadis sahih, sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, iaitu bab
penganjuran Nabi terhadap solat malam dan solat sunat tanpa mewajibkannya. Ya. Maksud Rasulullah pernah meninggalkan satu amalan bukanlah tidak pernah mengamalkannya langsung, tetapi pernah mengamalkannya namun meninggalkan pengamalannya secara berterusan. Ya. Satu contoh ialah solat tarawih berjemaah secara berterusan. Ya. Jadi kita kena tahu bahawa sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan solat tarawih, tetapi baginda meninggalkannya daripada mengamalkan secara berterus-terusan. Ya. Pada mulanya Rasulullah melaksanakan solat tarawih secara berjemaah di masjid. Setelah beberapa hari, baginda tinggalkan solat tarawih berjemaah di masjid kerana bimbang ia akan diwajibkan. Setelah baginda wafat, tiada lagi wahyu yang akan diturunkan, maka hilanglah kebimbangan itu. Ya. Maka sejak itu dibolehkan melaksanakan solat tarawih secara berjemaah di masjid dan ia tidak dianggap bid'ah. Jadi mari kita perhatikan hadis berikut ini, ya, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dalam masjid pada satu malam. Lalu orang ramai ikut solat menjadi makmum kepada solat baginda. Kemudian baginda bersolat pada malam berikutnya, maka lebih ramai orang yang ikut menjadi makmum. Kemudian mereka berhimpun pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka untuk menjadi imam. Tak kala subuh, baginda keluar kepada mereka dan bersabda, "Demi sesungguhnya aku melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangku dari keluar kepada kalian untuk menjadi imam, kecuali sesungguhnya aku bimbang, iaitu solat tarawih secara berjemaah diwajibkan ke atas kalian." Berkata Aisyah, yang sedemikian berlaku pada bulan Ramadan. Ya. Ini adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, iaitu dalam bab anjuran mendirikan qiyam Ramadan, iaitu solat tarawih. Ya. Kategori ketiga ialah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, padahal dorongan untuk melakukannya ada dan kebimbangan ia akan diwajibkan tidak ada. Inilah contoh sunnah tarkiyah ini, ya, iaitu contohnya terdapat dorongan untuk melakukan ibadah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis kursi, dan tidaklah hamba-Ku menghampirkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Ini adalah hadis sahih, ya, sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, iaitu bab merendah diri. Namun apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, iaitu sunnah tarkiyah ini, solat Jumaat apabila bermusafir, baik dalam keadaan tenang atau perang, bererti yang dituntut dalam rangka berpegang pada sunnah baginda ialah turut meninggalkan solat Jumaat apabila musafir. Ya. Contoh lain, terdapat dorongan untuk memperbanyakkan ibadah sunat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis kursi, dan tidaklah hamba-Ku berterusan menghampirkan diri kepadaku melalui ibadah-ibadah tambahan, iaitu ibadah sunat, melainkan aku akan mencintainya. Ini adalah hadis sahih sebahagian yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, iaitu dalam bab merendah diri. Namun apabila Rasulullah meninggalkan, ya, iaitu sunnah tarkiyah tadi, apa-apa penambahan ibadat sunat yang biasa dilakukan pada malam 1 Rejab, malam 27 Rejab, malam 15 Syakban, ya, ini 10 Syakban, yang sebagaimana lazim dilakukan oleh sebilangan daripada masyarakat kita, bererti yang dituntut dalam rangka berpegang kepada sunnah baginda ialah kita turut meninggalkan apa-apa penambahan ibadat sunat pada malam-malam tersebut. Ya. Contoh yang ketiga, terdapat dorongan untuk beramal secara bersama-sama berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dirikanlah solat, keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Maksud rukuk dalam ayat yang dibacakan tadi bukanlah posisi rukuk dalam solat, ya, kerana pada awal ayat Allah telah pun menyebut tentang solat. Akan tetapi maksud rukuk ialah tunduk mentaati perintah dan larangan Allah.
Maksud bersama orang-orang yang rukuk ialah bersama-sama orang yang turut tunduk mentaati perintah dan larangan Allah. Oleh itu maksud rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ialah bersama-sama tunduk mentaati perintah dan larangan Allah, baik untuk ibadah solat maupun yang selainnya. Meskipun ada dorongan ya untuk rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ya, iaitu sunnah tarkiyah ini, solat hajat secara bersama-sama, doa bersama-sama dan selawat bersama-sama ya. Semua ini menunjukkan bahawa yang dituntut dalam rangka berpegang kepada sunnah baginda ialah turut meninggalkan solat hajat, doa dan selawat secara bersama-sama ya. Contoh yang terakhir, terdapat dorongan untuk berzikir selepas solat ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kalian telah selesai solat, maka berzikirlah kepada Allah baik ketika berdiri, duduk dan baring. Surah An-Nisa ayat ke-103. Ayat ini asalnya merujuk kepada solat ketika peperangan, iaitu solat khauf. Namun pengajaran daripada ayat ini adalah jika ketika solat peperangan pun tetap dianjurkan untuk kita berzikir selepasnya, maka apatah lagi solat dalam keadaan aman. Sudah tentu lebih ditekankan untuk kita berzikir selepas solat tersebut ya. Ini terdapat dalam kitab ilmu usul al-fiqh ya, yang dinamakan Qiyas al-Aula. Pun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ya, yakni sunnah tarkiyah tadi, daripada mengajar atau mengamalkan sebarang bentuk zikir selepas solat tarawih ya. Sama ada di dalam waktu zaman Rasulullah dahulu, solat tarawih ini dikenali sebagai qiyam Ramadan ya. Nabi SAW meninggalkan sebarang bentuk zikir, sama ada baik zikir itu dilakukan di antara rakaat tarawih maupun selepas selesai kesemua 8 rakaat solat tarawih tersebut ya. Baginda meninggalkannya baik ketika melaksanakan solat tarawih secara berjemaah di masjid maupun secara berseorangan di rumah. Zikir yang baginda baca hanyalah selepas solat witir. Yang ini baginda membaca Subhanal Malikul Quddus ya. Baginda membaca iaitu Maha Suci Allah Al-Malik Al-Quddus sebanyak 3 kali. Dengan kali yang terakhir baginda memanjangkan bacaannya ya. Ini adalah hadis sahih, sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Al-Nasa'i ya. Jadi ini adalah apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah baginda mengakhirkan solat tarawih baginda, iaitu setelah membaca solat witir, hanya baginda membaca Subhanal Malikul Quddus ini sebanyak 3 kali dengan baginda memanjangkannya bagi bacaan yang ketiga ya. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bacaan zikir, selawat dan doa yang biasa dibaca oleh Bilal ataupun makmum, yang dibaca di antara solat-solat tarawih sebagaimana yang lazim diamalkan di Malaysia. Sedangkan Rasulullah meninggalkan segala bentuk zikir, selawat dan doa-doa seperti yang lazim dilakukan oleh masyarakat kita ini ya. Jadi bezakan bahawa dibolehkan membaca apa juga zikir dengan lafaz yang disyariatkan dengan cara yang disyariatkan. Yang ini berseorangan dengan suara yang perlahan pada malam Ramadan, bukan secara berjemaah ya. Adapun membaca zikir, selawat, doa di antara solat-solat tarawih dengan lafaz ataupun cara bacaan yang tidak dilakukan pada mana-mana solat sunat yang lain sepanjang tahun, kecuali untuk solat tarawih pada malam Ramadan, maka ia adalah satu pengkhususan yang memerlukan dalil sepatutnya ya. Meskipun dikatakan bahawa zikir, selawat dan doa itu hanyalah sunat hukumnya, maka ia tetap memerlukan dalil yang mengatakan ia adalah sunat.
Memandangkan tidak ada dalil yang mengkhususkannya dan menghukumkannya sunat, ditambah dengan hakikat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, iaitu sunnah taqiyah tadi, daripada mengamalkan sebarang bentuk zikir, selawat dan doa di antara solat-solat tarawih, maka hendaklah juga kita meninggalkannya, ya. Jadi kesimpulannya, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kategori ketiga ini menjadi hujah, kerana tugas dan kewajipan baginda ialah menyuruh kepada kebaikan dan menjelaskan baik secara lisan maupun perbuatan apa yang dapat mendekatkan seseorang itu ke syurga Allah, ya. Jadi hendaklah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Semoga bermanfaat, ya. Untuk segmen mencari tahu pada hari ini, marilah kita amalkan memakan buah-buahan sebelum kita makan apa-apa saja sajian makanan berat yang lain, ya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.